dilantik ketua siapa semua hamba 12 rumah Yahud bangsa mereka bawakan kami ke tanah merdeka. Dengar cerita dia utusan yang esa, patutnya dibunuh tapi Fir'aun leka. Terlepas dibesarkan di dalam istana, penyelamat kita dari hidup merana. Yang konon pembunuh aku sudah tiba, tak sangka dulu ku timangnya di atas riba. Bagi ahli sihir dia penyilap mata, aku boleh matikan dia bila-bila masa. Panggil menteri, binakan menara setinggi mentari. Aku mau lihat Tuhan si bodoh ini, tak nampak membatang hidung Tuhan. Tuhannya lembik, Tuanku hamba dah lari, menteriku bertampik. Kanan kiri ke tanah sendiri yang dijanji. Ikut anak angkat raja, Nabi kami dikejar tenteranya, jadi kita lari. Kanan kiri kejadi hamba kepunyaan Tuhan kami. Depan ada laut, mana mau lari, Tuhan kami akan tewaskan si Nabi. Yamin semua, 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 yamin semua. Dihentak tongkatnya di atas tanah, laut terbelah, kami redah. Antara dua dinding air kami mencelah, kepada Nabi dan Tuhannya kami berserah. Sampai ke seberang kami pandang belakang, Fir'aun dan tentera mengejar menyerang. Dinding air runtuh, mereka kabut kelam, cuba berenang dipaksa menyelam. Ini yang buat aku meradang, yang mulanya surut sekarang sedang pasang. Dah tiada pilihan apa boleh buat, terpaksa aku akui Tuhan yang lagi hebat. Nyawa mereka terbang, badan timbul tenggelam, tombak dan pedang masih di dalam genggam. Kami terus berjalan pagi, petang, siang, malam, mencari halaman untuk bercucuk tanam. Kanan kiri ke tanah sendiri yang dijanji. Ikut anak angkat raja, Nabi kami, kita akan sampai suatu hari nanti. Kanan kiri ke tanah sendiri yang dijanji. Ikut anak angkat raja, Nabi kami, kita akan sampai suatu hari nanti. Kita dijanjikan pembalasan Ar-Rahman, 40 tahun dalam perjalanan menuju cahaya dipimpin Nabi Musa, membelah lautan dengan tongkatnya. Fir'aun yang tenggelam menghuni jahanam, yang karam bersama kesumat dan dendam. Raja yang bertakhta karam tanpa berita. Kiri ke tanah sendiri yang dijanji. Ikut anak angkat raja, Nabi kami, kita akan sampai suatu hari nanti. Kanan kiri ke tanah sendiri yang dijanji. Ikut anak angkat raja, Nabi kami, kita akan sampai suatu hari nanti. Cuba teka, lirik lagu yang kita dengar tadi mengisahkan tentang siapa? Betul, kisah Nabi Musa. Jom ikuti 5 lagi kisah berkenaan dengan sirah 25 Rasul. Jom belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita di bawah tajuk sirah 25 Rasul, siri yang ketiga. Kita akan menyambung kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ialah putera Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yusuf dilahirkan di Iraq dan merupakan cicit Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yusuf dikurniakan ketampanan rupa paras dan ilmu mentafsir mimpi. Baginda telah mentafsirkan mimpi Raja Mesir mengenai peristiwa kemarau yang akan berlaku sehingga dapat menyelamatkan ekonomi negara Mesir. Seterusnya, Nabi Shu'aib alaihi salam. Nabi Shu'aib berketurunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Shu'aib diutuskan kepada penduduk Madian yang mengamalkan penipuan dalam urusan sukatan dan timbangan ketika berjual beli.
Ingat ya tentang penipuan dalam timbangan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menimpakan azab kepada mereka dengan berlakunya gempa bumi kerana keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub berketurunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ayub dengan pelbagai ujian, antaranya kehilangan harta, kematian anak dan sakit yang lama. Masya Allah, berkat kesabaran baginda, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembuhkannya. Jadi kita sebagai seorang hamba Allah, jika diuji dengan sedikit sakit, maka bersabarlah. Sesungguhnya para nabi terdahulu lagi besar ujiannya. Seterusnya, Nabi Zulkifli alaihi salam. Nama asal Nabi Zulkifli adalah Bashar dan Nabi Zulkifli adalah putera Nabi Ayub alaihi salam. Raja Syam yang sudah lanjut usia ingin mengundurkan diri daripada menjadi pemerintah, tetapi ketika itu beliau tidak mempunyai anak. Ketika ditanya, hanya Nabi Zulkifli sahaja yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya. Maka oleh sebab itulah Nabi Zulkifli dilantik menjadi Raja Syam. Untuk pengetahuan kita semua, nama Zulkifli bermaksud orang yang sanggup memegang janji. Dan nama Nabi Zulkifli ini disebut dalam Al-Quran bersama Nabi Idris alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Al-Yasa alaihi salam. Nabi Zulkifli juga merupakan antara nabi yang tinggi kesabarannya dalam berdakwah. Yang terakhir, Nabi Musa alaihi salam. Inilah kisah yang kita dengar tadi. Nabi Musa dilahirkan di Mesir ketika Firaun melancarkan arahan agar semua anak lelaki Bani Israel dibunuh. Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada ibu baginda agar menghanyutkannya ke sungai Nil. Baginda telah pun berdakwah kepada Firaun agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun seperti mana yang kita tahu, Firaun sama sekali tidak menerima dakwah baginda. Firaun bertindak menentang Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya dan mengejar baginda sehingga ke Laut Merah. Ketika tiba di Laut Merah, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar memukul laut dengan tongkatnya. Lalu laut terbelah menjadi laluan yang selamat untuk Nabi Musa alaihissalam dan pengikut baginda. Tongkat Nabi Musa adalah contoh mukjizat hissiyah. Macam mana semua? Kita dapat pelajari 5 lagi kisah daripada 25 orang Rasul. Ustazah doakan semoga semuanya mendapat manfaat dan jangan lupa nantikan sambungannya dalam CD keempat nanti, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.